إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan erti kata kita patuhi segala yang Allah Ta'ala suruh dan kita menjauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jauhi segala perkara yang boleh membinasakan kita. Kita menjauhi segala perkara yang boleh memburukkan padah kita di hari kebangkitan di depan Allah Ta'ala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum bahawasanya hari Jumaat adalah satu hari yang di mana semaya zuhur 4 rakaat digantikan dengan khutbah. Kalau kita tengok mereka-mereka yang meninggalkan solat, yang tidak mempedulikan semaya 5 waktu sehari semalam, tapi apabila datangnya hari Jumaat, kadang-kala mereka datang ke masjid untuk mendengar khutbah. Dan juga khutbah hari Jumaat, kadang-kala kita tengok di dalam setahun ni ada 2 khutbah yang besar-besar. Yang pertamanya khutbah pada hari raya Idul Fitri, dan yang kedua khutbah hari raya pada Idul Adha. Akan tetapi Islam menjaga, membimbing kita selaku ummah
di setiap minggu pada hari Jumaat, didapatinya di seluruh masjid di dalam dunia ni mengadakan khutbah pada hari Jumaat untuk menyampaikan perintah Allah kepada hamba-Nya dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita memikirkan tentang hidup kita di dalam dunia, kita seringkali mendengar ceramah dan juga pengajian, sama ada di masjid, sama ada di media sosial dan juga di mana-mana tempat, yang mengajar kita untuk kembali kepada Allah, yang nak membentuk, membimbing kita supaya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka yang mendakwa bahwasanya mereka cinta dan kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi, ingat kepada Nabi. Sampaikan ada di masa-masa yang tertentu kita membesarkan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjuk kata bahawasanya kita cinta dan juga kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membimbing, membentuk para sahabatnya untuk membesar Allah Ta'ala, untuk tiada sekutu bagi Allah, untuk percaya bahawasanya hidup kita ni datang daripada Allah. Sumber rezeki yang diberi kepada kita hanyalah datang daripada Allah, bukan daripada manusia. Nabi mengajar para sahabat dia untuk bertawakal kepada Allah. Siapa ke di dalam medan perang, apabila berlakunya pertempuran, peperangan di antara tentera Islam dan juga tentera kafir ataupun musyrikin, Nabi tak biasa jawi gantung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kata adalah kebeningan dan juga agama yang akan disanjung, diangkat rayatul Islam itu datangnya daripada Allah semata-mata. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita kaji sejarah peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi dilantik, ditugaskan kepada beliau untuk menjadi rasul, kehidupan Nabi hidup di kota Mekah, disekelilingi oleh kaum musyrikin. Berapa banyak kabilah-kabilah hak gedebe di kota Mekah yang cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke mereka gelar Nabi seorang Al-Amin, seorang yang boleh dipercayai dan juga beramanah. Dia sanjung, dia sayang, dia percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi ditugaskan menjadi rasul. Cuba kita tengok umat di akhir zaman, khususnya kita hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Cuba kita tepuk dada, tanya di dalam diri kita, adakah kita berbeza dengan mereka yang cinta dan kasih kepada Rasulullah di zaman Nabi sebelum daripada ditugaskan menjadi rasul? Ataupun kita tak serupa dengan mereka di segi cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu sayang, cinta, baik, percaya kepada Nabi. Apabila Nabi diutuskan menjadi rasul, kalimah yang pertama Nabi mengajar umat dia di kota Mekah, yaitu Nabi kata i'budullah wa la tusyrika bihi syai'a. Nabi tak ajar lagi sembahyang, Nabi tak ajar kita puasa, Nabi tak ajar kita keluar zakat, Nabi tak ajar kita cara nak keluar haji. Nabi mengangkat agama Allah untuk menyucikan bumi Allah ini dengan i'tikad bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka dengan satu kalimah
Nabi nak menyucikan bumi ini dan nak mengangkat rayatul Islam. Nabi nak memuliakan agama Islam. Mereka-mereka yang cinta kasih kepada Nabi sebelum daripada diutus menjadi Rasul, pakak patisik belaka, pakak tak percaya belaka, pakak royak kata Nabi ni gila, gitu, gini. Nabi adalah seorang yang datang untuk mempecah belah ke agama tok nenek kita. Oleh kerana apa? Oleh kerana Nabi nak menyucikan mereka daripada syirik dan nak percaya menjadi 100% kepada Allah Ta'ala. Maka berlakulah peristiwa-peristiwa, kalau kita tengok peperangan demi peperangan, sampai ke berlakunya pertumpuhan darah di dalam medan perang di antara sebelah halik tentera Islam Abel dan juga sebelah halik kaum musyrikin Makkah, adik, demi untuk mengangkat rayatul Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mereka tidak mahu mengikut ajaran al-Islam dengan mengikut wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka percaya bahawasanya bumi yang kita menumpai hanya sementara ini datangnya daripada Allah. Sebab itulah menjadi persoalan kepada kita, beza mana kita dengan umat akhir zaman. Sekiranya kita tidak ambil peduli dengan agama Allah, sekiranya kita orang lelaki yang menjadi bapa di dalam rumah tangga, kita tidak pernah peduli dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah. Kita malu dengan sesama manusia, kita malu dengan tok nebe, kita malu dengan ayuk, kita malu dengan tok menek, kita malu dengan alis kita di kampung kita malu dengan jiran kita malu dengan saing kita, tapi kita tidak malu dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita lalai dan kita tak ambil peduli dengan Quran dan juga sunnah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam patah hidung-hidung berdarah muka perang dalam peperangan Uhud untuk nak membela agama Allah dan nak menyucikan bumi supaya bertawakal dan juga jangan syirik dengan Allah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Kita memuhasabah diri. Oleh kerana setengah daripada buku-buku yang dikarang oleh para ulama, dia menyeru, wahai hamba Allah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kita di atas muka bumi sangat pantas. Hari demi hari, masa demi masa, umur demi umur. Tapi kita tidak pernah memuhasabah diri dan kita menyediakan diri kita di depan Allah. Oleh kerana di dalam Quran memberi tambihat kepada kita, wahai hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran dia, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bermaksud sesungguhnya setiap barang yang bernyawa itu akan mengecapi mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, suruh kita orang lelaki sekurangnya seminggu sekali tak apa dah pergi ziarah kubur. Untuk apa? Supaya kita sentiasa mengingati mati. Ulama tulis di dalam buku berbuah-buah, berjilid-jilid, untuk memberi isyarat kepada kita selaku hamba supaya kita menjadikan dunia ini tempat kita bercocok tanam. Oleh kerana buah yang kita tanam di atas dunia, kita nak pergi makan di depan Allah. Buah yang akan keluar daripada pohon, daripada benda yang kita tanam di dunia untuk kita makan di hari kebangkitan di depan Allah. Pernahkah kita tanya diri kita kata kita tanam gapo kat atas dunia? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada zaman kita, khususnya di cawak negara kita ni, pada musim-musim yang kalau kita tengok
Dunia bawa kita sampai ke kita tidak paling belakang memikirkan tentang hari kebangkitan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Al-Quran nurullah, bukanlah hanya sekadar kita beli, kita letak di dalam almari di dalam rumah kita. Kalau ada jiran kita nak pergi di Mekah, kita beri duit ke dia, kita kirim Quran comel-comel yang boleh kita letak di dinding-dinding rumah kita. Quran bukanlah hanya sekadar didengarkan dan juga dibaca. Bahkan Nabi SAW mengajar para sahabat dia Quran isi di dalam dada untuk menjaga para sahabat daripada terpesong jalannya kepada neraka Allah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Hadis yang saya baca, Nabi mengajar kita selaku umat sallallahu alaihi wasallam agar kita di hari ini merenung dan juga memuhasabah diri, khususnya kita orang lelaki yang menjadi pimpinan di dalam rumah tangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala afdalin min darajatis siyam. Wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu belajar mengaji, meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cinta kasih kepada kita. Dia jaga umat dia sehingga kata sebelum daripada mati menanyakan tentang umat dia beberapa kali. Tapi kita umat akhir zaman ni tak biasa kita nak mengaji, nak mendalami, nak bawa diri kita, keluarga kita, anak kita untuk menjadi orang yang berhemah dan juga mendalami agama Allah melalui Quran dan juga sunnah, khususnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum, kalimah ala ni kalau orang ngaji bahasa Arab, litanbih wa tanfidh ilal amri, untuk memberi satu peringatan, tak semua kita terlupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa kepada para sahabat dia, sahabat dia jaga sampai kepada kita umat akhir zaman. Tapi kita umat akhir zaman ni kadang-kala apabila dibacakan kepada mereka hadis-hadis Nabi, dia berasa kata tamada perih, berasa kata tak ada harga. Kalau dengar daripada nayobai yang pesen sakun, hak pesen duniawi, hak pesen tak tahu mari di mana tu, dia berasa gemar, dia berasa besar, dia berasa kata nak perhati. Kalau orang jemput suruh pergi dengar ceramah, oh malah pergi dengar orang ceramah, tak luar dah. Kadang-kadang tak panggil anak bini mari duduk sekali untuk beje nak pergi dengar orang ceramah. Orang ceramah nak ayat hadis Nabi dan juga ayat Quran. Tapi kalau dijemput oleh orang-orang hak mi amnat, pangkat darajat, dah pakak pergi belakang belalah siapa pun satu malam, dia besar benda balah tu. Mundurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, Nabi menawarkan, memberi tambih dan juga sahabat melaksanakan hadis yang dia sampaikan kepada sahabat, dan juga kita di umat akhir zaman. Ala afdalin min darajatis salah wassiyam wassadaqah. Bertahun-tahun kalau datangnya bulan Ramadan, semua para tok guru pakat duk royak kata kelebihan sedekah balah ni, kelebihan semaya tahajud balah ni, kelebihan puasa balah ni. Tapi Nabi tak besar lagi 2-3 perkara ni, oleh kerana benda yang difardukan kepada kita wajib kita kena laksanakan. Kok Nabi duk bosannya, Nabi kata ada benda yang lebih besar daripada 2-3 perkara hak aku royak saat ni. Dan juga apabila kamu dengar, kamu kena melaksanakannya, tidak sia-sia. Dengar saja tu, masuk telinga kanan tu, bik telinga kiri. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat pakak nak dengar belaka, gapo dia ya Rasulullah? Dan nescaya kami nak dengar gapo pahala hak lebih besar daripada semaya, lebih besar daripada puasa,
lebih besar daripada sedekah. Qala Rasulullah islahu dzatil bain. Nabi kata kamu kena mengeratkan, menjalinkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain, memperbaiki di mana di sana yang ada kemerosokan dan juga perkelahian, perbalohan di antara dua orang Islam. Bagi sesiapa nak pahala lebih besar daripada sembahyang, lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada dia menginfakkan harta dia kena tanam di dalam jiwa dia memikul agama Allah dengan mengikut jejak sunnah Rasulullah, iaitu dia kena menjadi seorang yang islah, seorang yang suka memperbaiki keadaan yang ada kelahi, seorang yang tidak cocok sebelah kanan dan cocok sebelah kiri, sampai adanya berlakunya perkelahian dan juga orang panggil perbalahan di antara satu sama lain, khususnya di dalam umat Islam. Di mana-mana mereka yang mari banjai ataupun royak nayobai balah tu balah ni, tapi nayobai dia untuk memperlekehkan ataupun menindas orang yang di sebelah sana, maka mereka itu kita kena beringat kata Nabi mengajar kita bukanlah datang daripada sunnah Nabi SAW. Oleh kerana Nabi menawarkan kepada kita supaya kita boleh lebih pahala daripada sembahyang, puasa dan juga sedekah, iaitu kita menjadi orang yang suka islah apabila adanya berlaku perbalahan dan juga perkelahian. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi kata fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah, iaitu apabila adanya berlaku perbalahan ataupun perkelahian di antara satu sama lain, khususnya di dalam rumah tangga kita, di kalangan anak perempuan dan anak lelaki kita, jiran tetangga di rumah kita, di dalam kampung kita, di dalam cangwak kita, di dalam negeri kita, di antara orang Islam yang kita kenal ataupun tidak kenal. Kalau sekiranya kita tidak mengambil peduli untuk menjadi seorang yang mengislah, Nabi katamu nanti tengoklah akan hancur agama kamu dan juga dunia kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Oleh kerana Allah memberitahu kepada kita di dalam Quran dia, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Hei hamba Allah, ketahuilah kamu bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada jalan kegelapan. Allah lah yang akan mengeluarkan kamu daripada jalan kesesatan. Allah lah akan yang membimbing kamu daripada jalan yang membawa kamu kepada syirik. Allah lah akan menjaga kamu daripada jalan memakai harta anak yatim. Allah lah akan menjaga kamu daripada kamu tidak sembahyang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Bagi mereka-mereka yang tidak kembali kepada ajaran al-Islam, tidak peduli kepada Quran dan juga Sunnah, ketahuilah kamu bahwasanya kamu telah dibawa oleh orang-orang kafir dan juga taghut yang akan mengambil kamu daripada jalan yang molek, yang cerah, yang akan membimbing kamu daripada kamu dekat dengan Allah melalui Quran dan juga Sunnah, untuk ke jalan yang sesat lagi menyesatkan, untuk ke jalan ad-dalalah, untuk ke jalan yang lebih gelap yang kamu tidak tahu kata kamu nak gapo atas dunia ni.
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, selaku hamba Allah, umat Nabi SAW, kadang-kadang kita nak menggambarkan sesuatu, kita kena kembali kepada peristiwa yang telah disebut di dalam Quran dan juga hadis Nabi. Secara ringkasnya, Al-Islam telah mengajar kita selaku hamba, selaku umat Nabi SAW. Nabi telah bercerita kepada para sahabat dia, hei umat Nabi SAW, kadang-kadang kita dengar semua kisah ni, cuma kita tidak pernah teliti, mengkaji dan juga duduk diam. Kata tujuan hidup kita ni, sebelum daripada diambil nyawa yang kita, nyawa yang Allah Ta'ala bui ni, kata kita nak cocok tanah, kita nak gabung untuk kita tebus syurga Allah Ta'ala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, cari rahmat kamu sebelum daripada kamu nak minta rahmat daripada Allah untuk nak masuk syurga dia. Dalilnya hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, 3 golongan yang telah Nabi cerita di dalam hadis dia. Yang pertama, secara ringkasnya, apabila diuji di dalam gua, seketul batu mari tutup pintu gua, tak ada siapa boleh tubik. Sekiranya dia tak misah, dia akan mati di dalam gua. Ini adalah ujian daripada Allah. Kita diuji di dalam gua dunia, yang kita lalai tidak pernah kembali kepada Allah. Di hari ini, marilah sama-sama kita tengok gambaran yang peristiwa yang disebut di dalam hadis. Apabila diuji manusia ketika dia hidup di dalam gua, secara ringkasnya, yang pertama, orang nak lepas ke diri dia daripada ujian Allah dengan anak-anak muda yang Allah Ta'ala cinta dan juga yang Nabi kasih. Wahai pemuda, anak muda, orang yang terlekat di dalam gua yang diceritakan di dalam hadis, golongan yang pertama adalah golongan birru walidain, seorang yang berbakti, berjasa kepada kedua ibu bapa dia. Di mana kamu, hei anak muda, sekiranya kamu tidak pernah berbakti kepada kedua ibu bapa kamu? Minta dengan Allah Ta'ala, kata, hei ya Allah, berdoa dia cara ringkas. Aku ketika kelik daripada kerja ni, aku bawa semua susu untuk aku menyuap kedua ibu bapa aku, minum kepada kedua ibu bapa aku. Kalau orang muda lah ni, nah, wak kelik lah gapo pun, lepas kesain dulu. Nah, kalau orang bini pasal baru-baru ni, tidur tak jenera, makan tak lalu, ingat ke bini, bukan ingat ke orang tua dah. Tubik jauh-jauh pergi luar negeri, bubuh dalam Facebook dia, ingatnya ke adik. Dan yang kedua, ingatnya nak beli baju ke adik. Yang ketiga, ingatnya nak beli cicing emas ke adik. Ibu bapa duk mana? Sedekah 3 golongan yang tersempit di dalam gua, birru walidain. Ya Allah, aku buat gelik susu, siapa kala aku sapa di rumah, kedua ibu bapa aku tidur jenera dah. Aku tak sewi susu ni dimakan oleh orang lain, bini aku ke anak aku tunggu dia sampai dia bangun. Apabila sapanya waktu fajar, mak pak dia bangun, dia minum susu kepada mak pak dia. Dia jaga, dia ikhlas dengan mak pak dia. Di dalam hati dia ni, dia besar orang tua dia. Belalah ada anak, ada bini pun, setiap kali makan barang sedap-sedap ni, dia kena ingat kepada kedua ibu bapa dia. Allah Ta'ala terima seorang yang birru walidain. Buka sikit itu gua. Golongan yang kedua, golongan yang tarkul ma'asi. Hei anak muda, pemuda yang Allah Ta'ala cinta dan juga Nabi kasih, mung sanggup gada maruah mung dengan maksiat, mung sanggup memperlepaskan hawa nafsu mung ke jalan yang Allah Ta'ala murka. Cuba mung tengok kisah yang disebut di dalam hadis. Seorang lelaki berkenal dengan seorang perempuan sepupu dia yang jangak comel, bertahun-tahun duk gila ke pupu dia. Satu ketika pupu dia minta butir duit, minta duit daripada dia. Dia kata, boleh, aku pitih kepadamu, tapi mu kena tidur dengan aku di dalam bilik, iaitu berzina. Sebelum dari berlakunya zina di antara orang lelaki dengan perempuan,
Orang perempuan kata, hei seorang lelaki, aku adalah haram bagimu, tak halal sama sekali di sisi Allah. Dengar kalimah Allah. Orang lelaki hak selama kening duk kena ke sepupu dia, nak berzina dengan sepupu dia, tinggal. Duit dia bui, tak ada minta kelik. Oleh kerana takut kepada Allah, tak sanggup gada maruahnya di jalan yang Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala terima doa dia dengan perbuatan dia yang soleh. Kalau kita jamin ni, kadang-kadang 10 kok kita taruh lagi naik kereta pergi jauh-jauh. Kalau tanya kata bila mu nak beradu bagi ni, tak boleh nak jawab. Oleh kerana kita tidak malu dengan Allah. Kita tak kasih kepada Rasulullah. Kalau kita malu dengan Allah, kasih kepada Rasulullah. Seorang lelaki yang sanggup tinggal perempuan yang cantik, yang selama kening dia duduk kening, apatah lagi kita dengan duit 10 kok, kita tak jam nak tinggal kerana Allah. Golongan yang terakhir, golongan yang beramanah, addal amanah. Apabila ada orang kerja dia 4-5 ni orang, dia bayar gaji seorang demi seorang, dan yang terakhir tak royak dia ada kerja, tinggal tak ada bayar gaji. Daripada gaji yang dia tak ada nak beri kepada seseorang ni, dia ambil pergi lontun beli bagai-bagai perternak ke, dia pera di belakang rumah dia. Tahun demi tahun perternak ke dia berbiak. Datang orang tu tutup kata, mana gaji hak kawan tak ambil baru ni weh. Dia kata, gaji mu duduk belakang rumah aku, dan dengan kambing, dengan lembu, dan beratus-ratus ekor. Ambil lah, dia kata, tu daripada sumber gaji hak mu tinggal. Dan motor pun ambil habis, tak tinggal walaupun sekor. Dia minta dengan Allah. Dia kata, walaupun aku ambil gaji dia ni, dia beli untuk dia sendiri, dia tak tinggal walaupun sekor, aku ikhlas jaga amanah aku kerana-Mu ya Allah. Pakali kita jamin lah ni, jaga nak temu orang balah tu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, 3 golongan yang dilepas ke ujian daripada tertangkap di dalam gua. Kerana apa? Hadis datang kepada kita untuk mengajar kita selaku ummah, mengajar kita selaku hamba, untuk kita sentiasa mengkaji, mempelajari dan juga meneliti ajaran al-Islam melalui Quran dan juga sunnah. Mundurnya umat di akhir zaman tidak kembali kepada Quran oleh kerana tidak ada mana-mana manusia yang membimbing mereka ke jalan al-Islam. Wahai hadirin pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya kita buntu. Kita berhajat kepada pemimpin ketua yang boleh membimbing kita ke jalan al-Islam. Kita buntu kepada pemimpin yang mengadakan upacara supaya kita mendekati Allah. Kita buntu kepada pemimpin yang tidak ada alamat-alamat munafik di dalam diri mereka, yang bukan daripada janji-janji kosong, kecek saja tapi tanpa perbuat dia. Sebab itulah mari sama-sama kita berdoa dan juga kita kembali ke jalan Allah demi untuk kita membina masyarakat kita melalui Quran dan juga sunnah. Marilah sama-sama kita berselawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.